Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fidas Matram. Tumpuan berita, kontrak untuk 18 projek di negeri Sarawak yang bernilai RM563 juta akan ditamatkan tidak lama lagi. Ia adalah antara 95 projek bernilai 10.357 bilion yang disenaraikan sebagai projek kelewatan kritikal hingga Jun tahun ini. Perkara itu dimaklumkan kepada Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas semasa mengadakan lawatan ke Bilik Gerakan Sementara Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak di Sebekas bagi mengesan kelewatan kritikal di sini pada Selasa. Taklimat yang disampaikan Juruteраja Jabatan itu memberi penekanan terhadap kemajuan kerja atau status prestasi 236 projek pembangunan yang bernilai RM28.67 bilion yang kini dalam pelaksanaan. Dato' Ahmad Douglas Unggah yang juga Menteri Infrastruktur dan Pelabuhan MIPD turut memaklumkan bahawa 30 projek lain akan diselamatkan. Ini melibatkan pembinaan jabatan bangunan pejabat, jalan raya termasuk kerja naik taraf, klinik kesihatan, kuartus guru, kompleks sukan dan pembaikan sekolah usang. Selain itu, taklimat turut menjelaskan bahawa 47 daripada projek kelewatan kritikal yang bernilai 2.394 bilion dijangka siap tahun ini, terutamanya projek pembaikan sekolah usang, kerja-kerja pembinaan jalan raya dan naik taraf serta pembinaan bangunan kerajaan. Kesemua projek berkenaan dijangka siap menjelang September tahun ini. Sementara itu, semasa mengadakan lawatan ke pejabat JKR bahagian Bintulu pada Sabtu lepas, Dato' Ahmad Douglas berkata JKR dan MIPD akan mengadakan seminar untuk membentuk prosedur operasi standard bagi menghasilkan strategi dan cadangan bagi mengurangkan atau menamatkan projek sakit. Berita seterusnya, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah optimis skuad tinju Sarawak mampu melakar kejutan dengan memenangi lebih dari satu pingat emas yang disasarkan pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA Kuala Lumpur 2022 pada September depan. Katanya keyakinan itu bersandarkan kepada prestasi cemerlang petinju Sarawak pada Kejohanan Tinju Sarawak Terbuka 2022 yang melaburkan tirainya di stadium tertutup Seri Aman pada Ahad lepas. Dan daripada apa yang dapat kita lihat, kita lebih kurang tahu di mana tahap keyakinan dan juga kemampuan pasukan tinju Sarawak dalam sukan. InsyaAllah kita akan boleh memberi beberapa pingat emas kalau beginilah keadaannya. Sasaran kita untuk tinju tidak kurang daripada satu mesti adalah, tapi harapan saya untuk melihat lebih daripada itu. Beliau menjelaskan demikian kepada wartawan selepas menyempurnakan penutupan Kejohanan Tinju Sarawak Terbuka 2022. Dalam pada itu, beliau berkata Seri Aman berpotensi untuk dijadikan pusat pembangunan sukan tinju di Sarawak selepas melihat sambutan menggalakkan terhadap penganjuran kejohanan tersebut. Dan saya merasa bahawa ikan ini ataupun bandar ini boleh kita angkat sebagai isu untuk kita meningkatkan tinju di negeri Sarawak dengan sambutan minat yang begitu meninggi sekali daripada rakyat ataupun warga Seri Aman. Terdahulu, Presiden Persatuan Tinju Negeri Sarawak Sabah, Datuk Rahman Lariwo dalam ucapan aluannya berharap Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan memberikan lampu hijau untuk menganjurkan kejohanan tinju remaja dunia Asia Tenggara di Sarawak. Southeast Asian Youth Competition boleh diadakan di Sarawak. Saya berharap dan saya pun penuh kepercayaan Menteri kita bersetuju untuk mengadakan kejohanan yang lebih besar di masa akan datang. Terima kasih lagi kepada Kementerian kerana telah memberi sokongan padu kepada kami di sini dan diharap kita boleh mengadakan kejohanan ini di masa akan datang. Hadir sama Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat II, Datuk Francis Hardin Hollis dan Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Dayang Norazah Awang Sohor. Sementara itu, petinju harapan Sarawak Daniel McDillan Bong atau Kilat Boy berikrar akan memberikan yang terbaik untuk menyumbang pingat emas kepada kontijen Sarawak pada Tamasya SUKMA nanti. Ujarnya keyakinan beliau untuk merangkul pingat emas pertamanya dalam Tamasya Dwi tahunan itu kian meningkat selepas beberapa siri kejayaannya di kejohanan kebangsaan maupun antarabangsa serta rejim latihan yang semakin diperhebatkan.
Saya bertambah yakin untuk Sukma kali ini disebabkan oleh kejayaan saya sebelum ni dan juga latihan saya yang terus meningkat dan juga terima kasih kepada jurulatih saya yang meningkatkan intensiti latihan saya, program latihan saya dan juga terima kasih Persatuan Tinju Negeri, Majlis Sukan Negeri, SSC juga yang menyumbang dan membantu dalam setiap persiapan saya, menyediakan kemudahan latihan juga kepada saya dan juga saya bertambah yakin juga untuk mendapatkan pingat emas di Sukma 2022 di KL. Sementara itu, seorang lagi petinju Sarawak, Jackson Chambai Ikeh, juga akan meningkatkan lagi rejim latihannya sebagai persiapan menghadapi Sukma. Saya Jackson Chambai Ikeh, berasal dari Seratok Ulu Krian. Saya lepas game ni saya akan training lebih kuat lagi supaya untuk mendapatkan pingat emas untuk Sukma 2022 di Kuala Lumpur. Agi hidup, agi kelapa. Pada kejohanan tinju Sarawak Terbuka 2022, Daniel McDillan menceriakan ribuan penyokong tuan rumah yang memenuhi stadium tertutup Sri Aman dengan merangkul emas selepas menundukkan Muhammad Rizwan Muhammad Razali dari Regimen Askar Diraja RAD dalam pertembungan 3 pusingan. Jackson turut merangkul emas selepas Muhammad Abdul Qayyum dari Majlis Sukan Negara MSN menarik diri dari perlawanan final. Selain itu, Darren Ching Yong Kui dan Muhammad Rafiq Mushidi menyumbang perak manakala Muhammad Syawal Isham dan Wilson Bryan menyumbang gangsa. Selain itu, Darren Cheng Yong Kui dan Muhammad Rafiq Mushidi menyumbang perak manakala Muhammad Syawal Isham dan Wilson Bryan menyumbang gangsa. Masih dengan laporan sukan, Seoul Mountain Bike Challenge kembali menemui peminat sukan berbasikal lasak pada 26 hingga 28 Ogos ini selepas 3 tahun tidak dianjurkan susulan penurunan wabak COVID-19. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu kementeriannya mahu menghidupkan kembali perlumbaan Mountain Bike Challenge kerana tahu Sarawak mempunyai ramai peminat sukan berbasikal. Selain itu, katanya cabaran itu bukan sahaja mendapat sambutan dari pelumba-pelumba basikal tempatan, malah dari negeri-negeri lain di Malaysia. Ini adalah peluang keemasan bagi DBKU untuk mempromosi trek kejohanan Seoul Mountain Bike yang mereka miliki. Dengan adanya peluang sebegini, secara tidak langsung, ianya berpotensi untuk menjadi pembangkit dalam menjana ekonomi masyarakat setempat dan juga menyumbang kepada kemajuan sektor pelancongan dan sukan di bumi tinggalan. Seperti edisi sebelumnya, cabaran tersebut akan diadakan di trek basikal Bukit Seoul di Kuching, di mana ia akan dianjurkan menerusi kerjasama Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia dan Persatuan Berbasikal Negeri Sarawak. 5 kategori akan dipertandingkan pada edisi kali ini, termasuk satu kategori baru iaitu Cross Country Eliminator XCE dengan menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM38,150 kepada para pemenang. Selanjutnya, prihatin dengan kekangan hidup seorang bekas pengamal media di Sarawak, Jonathan Bullet, yang mengidap strok. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul bersama-sama wakil media meluangkan masa menziarahi beliau di kediamannya di Lorong Wan Alwi pada Selasa. Jonathan, 55 tahun, merupakan bekas jurugambar dan wartawan media di Sarawak dan pernah menjadi setiausaha akhbar kepada Tan Sri William Mawan. Dalam pada itu, Datuk Abdullah turut menyuruh persatuan dan kelab media di Sarawak untuk menjaga dan saling membantu kebajikan petugas media yang terjejas. Bantuan tersebut merupakan sumbangan ikhlas daripada Datuk Abdullah sendiri bersama dengan beberapa rakan media seperti Kelab Media IM Sarawakian, Sarawak Press Photographer Association SPPA, Kuching Journalist Division Association KDJA dan Kelab Kebajikan Kaki Tangan Unit Komunikasi Awam Sarawak KBK UKAS. Turut hadir sama ialah Timbalan Pengawal UKAS yang juga pengurusi KBK UKAS, Samuel Simon. Bahasa isyarat merupakan medium komunikasi yang penting terutama sekali kepada golongan kurang upaya OKU yang mengalami masalah pendengaran.
Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti 1, Datuk Rosi Yunus berkata, masyarakat di negeri ini perlu didedahkan sekurang-kurangnya asas bagi bahasa isyarat agar dapat berinteraksi dengan lebih baik bersama pendengaran di dalam komuniti. Kerana kita ingin menggalakkan para peserta kita untuk belajar berkomunikasi dengan mereka yang mempunyai masalah pendengaran dengan kita menggunakan bahasa isyarat. Itu pertama, kita nak menggalakkan seramai mungkin boleh faham bahasa isyarat supaya sekurang-kurangnya kita ni boleh berkomunikasi yang asas. Tadi kita tengok sudah lagu negaraku dan lagu kebangsaan dah pakai bahasa isyarat, dah mula menggunakan bahasa isyarat. Dalam masa yang sama, kita ingin nak memperlihatkan juga bahawa tidak ada seseorang pun anak-anak kita yang tertinggal daripada komunikasi awam. Ya. Beliau berkata demikian dalam majlis penutupan kursus Bahasa Isyarat 2022 di Hotel Imperial Palace di Miri pada Isnin. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Berkenu itu berkata dengan adanya kursus ini, beliau berharap para peserta dapat berkongsi dan menyampaikan kepada masyarakat luar mengenai asas bahasa isyarat. Manakala di Mukah, masyarakat dinasihatkan agar merujuk kepada agensi-agensi media kerajaan untuk mendapatkan maklumat maupun berita yang sahih. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Talian Royston Valentine, hanya melalui agensi seperti Jabatan Penerangan RTM serta agensi-agensi yang ditubuhkan di bawah Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan, masyarakat boleh mendapatkan informasi dan berita-berita yang boleh dipercayai kesahihannya. Kalau kita lihat sekarang dengan adanya sosial media, sangat mudah kita menyebarkan pelbagai berita, pelbagai cerita. Tetapi maklumat yang tepat itu kita tidak tahu lagi apabila disampaikan melalui sosial media. Jadi hanya melalui Jabatan Penerangan RTM dan agensi-agensi yang ditubuhkan di bawah Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan yang kita boleh percayai info dan berita-berita yang disebarkanlah. Jadi beliau berkata demikian semasa berucap pada program Investa Pentarama Hiburan Bermaklumat Ceria Berinformasi anjuran Jabatan Penerangan Sarawak bertempat di Tapak Pesta Kaul Mukah pada Ahad. Dan pada itu, Royston memuji inisiatif Jabatan Penerangan Sarawak dengan menganjurkan program tersebut untuk tatapan masyarakat khususnya di kawasan luar bandar. Ujarnya ia satu inisiatif yang baik daripada Jabatan Penerangan untuk menyebabkan informasi seiring dengan peranannya sebagai agensi yang menyampaikan maklumat sahih kepada masyarakat setempat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.